Juga boleh mengajukan soalan berdasarkan topik yang akan kita bincangkan sebentar nanti. Sebuah program yang terkini, penuh sensasi dan juga informasi, tentunya bersama dengan tetamu jemputan yang dibawakan khas terus menerusi Facebook Live Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. Inilah program Influencer at Japan Negeri Sembilan. Pada hari ini kita akan bincangkan satu topik yang saya kira sangat tepat pada bulan ini, memandangkan bulan ini adalah bulan kemerdekaan negara, dan juga bulan ini juga adalah kita menyambut bulan kebangsaan sesuai dengan masa kini, dan kita akan bincangkan satu topik di mana topiknya adalah Merdeka Benteng Kakisan Nilai Seni, Adat dan Budaya. Sebagai rakyat Malaysia yang dah merdeka sejak tahun 1957, saya kira kita harus bersyukur kerana negara kita masih lagi aman. Keamanan ini kita tidak akan dapat capai tanpa keharmonian penduduk yang berbilang kaum di negara kita. Dan inilah yang menjadi lambang kemegahan negara kita dan juga tanda pengenalan negara kita kepada negara yang lain. Kepelbagaian inilah sebenarnya yang menjadi wow factor kepada Malaysia kerana kita dapat mengenali pelbagai jenis adat resam, budaya dan juga kesenian kaum lain. Bagaimanapun, adakah adat resam, budaya dan nilai ini masih kekal seperti sedia kala? Itulah persoalannya. Baik, tanpa melengahkan masa, saya kira panel jemputan kita telah pun bersedia. Tapi sebelum saya menjemput beliau, sedikit intro berkenaan dengan panel jemputan kita pada hari ini. Beliau ni berumur 56 tahun, berasal dari Batu Kikir Negeri Sembilan. Bermula menceburkan diri dalam industri seni sejak tahun 1983 dengan pentas bangsawan. Beliau juga mempunyai asas tarian di Kompleks Budaya Negara KBN yang sekarang dikenali dengan nama Aswara. Beliau juga banyak bergiat dalam lakonan pentas teater. Telah berlakon lebih 100 buah drama TV dan juga 7 buah filem. Pernah juga menjadi juru tunjuk stuntman drama dan juga filem. Banyak terlibat dalam program JKKN Negeri dan juga Pusat. Pernah juga mengarahkan drama lebih dari 6 buah drama. Antara pencapaian beliau dalam bidang seni, beliau pernah menerima anugerah pelakon komedi terbaik tahun 2010. Selain itu, beliau juga pernah menerima anugerah karyawan seni pementasan Negeri Sembilan tahun 2012. Beliau juga adalah naib juara Bintang Mencari Bintang. Pernah 2 kali tercalon dalam top 5 anugerah Bintang Popular Berita Harian dan juga pernah menjadi AJK Persatuan Seniman. Dipersilakan Encik Muhammad Yunus Abdul Rashid atau the one and only Encik Abius. Apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah sihat. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah bang. Nak minta izin kita panggil abang boleh Boleh, tak ada masalah. Panggil apa pun tak apa. Dah makan bang? Dah makan? Alhamdulillah, belum. Okey bang, tak apa, lepas ni kita akan makan ramai-ramai sekali. Okey bang, kita teruskan dengan kita punya agenda yang kita dah bincangkan. Jadi bang, saya nak tanya sikit lah. Boleh tak abang kongsikan dengan kami pengalaman abang menyambut bulan kebangsaan sejak dari kecil? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada kita punya pengacara hari ini, pengacara majlis, semoga sihat naknya, dan anda yang berada di luar sana pun semoga sihat walafiat naknya. Jaga SOP dan yang paling pentingnya, kami memohon maaf. Saya pun bagi pihak Japin mohon maaf atas kelewatan tadi sebab biasalah
bila dengan internet ni tak boleh betul tu bang. Bodoh internet ni tak boleh dipujuk-pujuk. Ya, betul. Kalau orang boleh dipujuk-pujuk, ditepuk-tepuk. Baiklah. Baik, kita terus dengan menjawab soalan tadi. Baik, apa nak kongsikan tentang sambutan mereka sewaktu saya kecil-kecil dulu. Ya, betul bang. Ini ya. Kalau kita tengok merdeka tahun 57. Saya lahir tahun 65. Maknanya 57 ke 65 lebih kurang dalam 10 tahun. 10 tahun. Dan tahun 70 saya baru 5 tahun. 5 tahun lebih kurang kan. Jadi 5 tahun ni sebenarnya kita tak tahu oleh erti kemerdekaan ni. Dan ayah ibu tidak akan bagi tahu dekat kita sehinggalah apabila kita sekolah. Bila kita sekolah ajar satu, kita dah dimula diterapkan sedikit-sedikit oleh cikgu yang mengajar tentang merdeka. Barulah kita tahu bahawa merdeka itu macam mana. Jadi sambutan dia ketika itu satu, keduanya disebabkan kata orang kita lahir daripada keluarga yang kata orang yang pertengahan lah Jadi untuk sebab merdeka ni dia satu benda yang asing bagi kita ketika itu. Saya lah ketika budak budak. Jadi sambutan dia dan pula dengan keadaan ketika itu tak adanya televisyen kan. Sebab bila tak adanya televisyen dan sebagainya, info-info kita kurang dapat. Kita hanya dapat melalui radio. Itu pun radio bagi budak-budak agak ni sikit lah kan, untuk nak dengar radio. Tapi sambutan dia tidaklah kata orang macam mana. Kita cuma bila orang menjerit mereka dan kita tumpang seronok. Mereka kita tumpang seronok. Itulah, kita tidak ada upacara seremoni seperti kata orang yang besar-besar, sambutan yang besar-besar. Ketika itu saya ingat bila hari merdeka saya pernah pergi ikut orang tua saya, dia orang buat doa selamat. Itu saya ketika itu. Lebih kurang macam itulah. Di permukaan ini saya nak beritahu. Yelah tu, betul lah tu bang. Kadang-kadang kita orang kata sambutan tu dia sesuai dengan peredaran zaman lah. Kan? Dengar tu menarik pengalaman Abang Abi. Okey, abang nak tanya juga, abang rasa sambutan kemerdekaan sekarang ni, macam saya kata tadilah, kita kata sesuai dengan peredaran zaman, tapi kemeriahan dia tu, adakah dia masih dan juga macam meriah macam dulu? Baik, ini pengalaman saya dari sudut pandangan saya. Untuk orang yang ada dekat luar sana, boleh terima, tapi kalau tidak kata orang selari dengan apa yang anda rasa atau anda fikir, saya mohon maaf, ini apa yang ada pada saya. Saya tak mengajak sesiapa, tetapi sejujur seikhlasnya bahawa kalau nak dikatakan dahulu dengan sekarang ni, sambutan dia memang berbeza lah. Amat berbeza sambutan kemerdekaan ini. Macam saya katakan tadilah, dulu kita tidak ada, kalau ada TV pun dalam satu kampung tu adalah rumah orang yang ada mungkin rumah Tok Penghulu yang dapat kita pergi tompang tengok sambutan kemerdekaan di Kuala Lumpur. Kita dapat lihat di situ je, di TV tu yang kita pergi ramai-ramai duduk tengok itu je kan. Jadi satu, keduanya daripada segi mengibarkan jalur gemilang atau bendera ni, zaman itu memang tak seperti sekarang lah, kurang. Sebabnya susah nak dapat bendera zaman tu. Lagipun memang kita tak mampu pun nak dapat bendera. Jadi bagaimana cara diorang sambut merdeka adalah dengan itu, kata tadi, dengan semangat. Tetapi ketika itu semangat dia amat kuat. Saya tak tahulah ketika hari ni, tetapi nampak gayanya macam makin lama makin dah longgar. Tetapi kalau saya jujur seikhlasnya, dulu semangat. Kenapa dahulu dia lebih bersemangat? Sebabnya ketika itu dia hampir dengan waktu kemerdekaan. Maknanya orang-orang yang dalam kemerdekaan itu ramai lagi orang-orang yang hidup sebelum merdeka. Jadi dia dapat rasakan macam mana hidup sebelum mereka. Apabila dah mengecap kemerdekaan, jadi dia orang dapat rasakan, aku mesti hayati betul-betul merdeka ni, aku mesti jaga betul-betul kemerdekaan. Ketika itu berbilang kaum, kita ada India, kita ada China waktu itu kan, dan dia orang ni sama-sama bergemeling tenaga untuk kata orang nak menghayati kemerdekaan itu dengan secara lebih menarik.
Tetapi hari ini kemerdekaan pula, ya bezanya, okey, kita ada seremoni, kita ada ni apa kata orang, sambutan itu, kita ada majlis tu, majlis ni. Lepas tu kita ada boleh tengok show dan sebagainya. Bila hari-hari merdeka sebelum pandemik dulu kalau kita tengok kan. Jadi itu beza dia memang amat ketara. Apa yang kita harapkan supaya memang hari ni kalau kita tengok bendera memang terkibar semua. Dekat kereta, dekat motor, kadang-kadang sampai cermin kereta nampak mata je. Semua penuh dengan bendera. Jadi apa harapan saya kepada orang-orang ini supaya besarnya bendera, banyaknya bendera itu, begitulah besar dan banyaknya hati mereka terhadap kemerdekaan itu sendiri. Jadi perbezaan dia memang jauh lah. Sekarang ni lebih kata orang kan, seronok lah. Yelah, itulah orang kata peranannya Jabatan Penerangan tu sendiri dengan program-program kemerdekaan kita yang banyak sekarang. Tapi itulah kita terpaksa akur dengan kekangan-kekangan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang tengah berkuasa sekarang kan abang. So abang, saya rasa soalan seterusnya kita nak sangat tahu daripada sudut pandangan seorang Abius sebagai seorang selebriti sendiri. Apakah penghayatan kemerdekaan yang sebenar pada pandangan abang? Okey, merdeka, kemerdekaan dan kebebasan. Dia ada dua benda sebenarnya yang kadang-kadang orang akan fikir, ini penghayatan saya, mungkin orang akan fikir bahawa benda itu sama. Kemerdekaan dengan kebebasan. Merdeka itu bebas, bebas itu merdeka. Tetapi sebenarnya salah. Bahawa dia sebenarnya ada dua yang berbeza. Kita tidak akan bebas tanpa merdeka. Kita kena merdeka dahulu baru ada bebas. Baru kita bebas. Baru kita bebas melakukan apa. Maksud dia bebas tu adalah bebas yang terbatas jugalah. Setelah kita merdeka baru kita dapat bergerak bebas. Setelah kita merdeka baru kita dapat kata orang buat undang-undang kita sendiri secara bebas. Begitulah kan. Kita membuat keputusan kita sendiri. Tetapi apabila kita sebelum merdeka, kita masih dijajah oleh orang lain. Jadi kita tak dapat pun nak buat maknanya keputusan kita sendiri. Maksud saya bebas itulah. Tetapi dia ada dua yang berbeza. Jadi pada saya sebagai seorang artis, kemerdekaan ini amat bermakna. Sebab apabila merdeka, banyak benda yang dulu ada kekangannya sebelum merdeka, sekarang kita boleh. Pertama sekali bagi seorang artis, kami boleh bersuara. Bersuara ke pihak atasan tentang apa yang nak kita bawa, apa yang nak kita buat. Ini saya punya pandangan lah ya. Apa yang nak kita buat dalam bidang kita. Kita boleh mengadu, kita boleh pergi bercakap, ada saluran-salurannya. Dan saya rasa pada saya sebagai seorang artis tu lebih mudah lah. Yelah, masing-masing ada penghayatan dan juga maksud tersendiri dari segi apa kemerdekaan itu, sama ada you nak sama ada kita dah merdeka ataupun belum kan. Baiklah, untuk penonton yang sedang menonton sekarang, jangan malu, jangan segan sekiranya ada soalan yang ingin dikemukakan kepada Abius, boleh ajukan di ruangan komen FB Live yang kita tengah live sekarang ni. Sekali lagi, yang belum follow, jangan lupa untuk follow Facebook dan platform sosial media Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. InsyaAllah kita akan jawab soalan-soalan yang penonton tanyakan. Kami amat mengalu-alukan soalan sekiranya ada. Okey bang, boleh tak abang terangkan sikit bagaimana industri hiburan tempatan berkembang sebelum merdeka dan bagaimana kreativiti seni persembahan tanah air kita selepas merdeka? Okey, macam inilah ya. Kalau tanya cerita sebelum merdeka, saya sebelum merdeka pun tak lahir lagi. Yelah, betul lah tu. Jadi tetapi ini mengikut cerita orang. Mengikut cerita orang yang lebih dulu mungkin dulu saya pernah berbual dengan pelakon-pelakon atau orang seni yang lahir, yang berjuang sebelum merdeka. Sebab saya bermula daripada pentas bangsawan. Orang-orang bangsawan ni adalah orang-orang seni. Orang yang bermain bangsawan dulu, dia orang main sebelum merdeka. Dia orang pergi ke satu tempat tu sampai berbulan. Dia orang tidur dekat stage. Dia orang tidur di stage dia orang buat tu. Seni masa itu hanyalah
bangsawannya lah pentas sebelum merdeka. Mana ada TV, mana ada apa. Jadi hanya melalui kata orang secara live, tengok secara live pentas dan pelakon-pelakon bangsawan ni semua kalau satu-satu tempat tu dia orang duduk pergi buat persembahan sampai sebulan, 2 bulan, sampai kahwin di situ pun ada. Jadi dia orang tidur di atas pentas tempat dia orang buat show tu. Itu dululah apa yang saya tahu. Memanglah agak lepas tu keterbatasan. Kerana ketika itu ketika itu orang zaman ni masih lagi komunis, zaman belum merdeka kan, masih ada ni lagi lah kan. Maknanya keselamatan kurang untuk kita nak buat persembahan apa semua. Kan kau tengah nyanyi, bom masuk dalam mulut kan. Tak pasal-pasal apa kacai. Jadi tetapi bezanya pada sekarang ni memang kata orang lebih mudah dan kreativiti orang sekarang ini dalam bidang seni ni lebih kembang. Sebab kenapa? Pertama sekali bila kita adanya media-media sosial yang boleh kita lihat, bukan kita nak ikut diorang di luar tu punya budaya, tidak. Tetapi kita nak melihat macam mana diorang buat, macam mana diorang pergi. Diorang pergi kata orang bawa budaya itu sendiri, kan? Sebabnya kalau diorang tak dapat nak lihat, sekarang ni tak dapat nak lihat apa macam mana orang luar, kita ambil macam mana cara dia, bukannya kita ambil budaya dia. Jadi kreativiti kita akan bertambah. Contohnya kita orang Malaysia ni sebenarnya tak kisahlah bangsa apa pun, tetapi bila kita tengok sesuatu tu kita kreatif. Sebenarnya orang Malaysia ni, maknanya kalau kita tengok dalam media sosial tu ada satu, kita boleh jadikan 5, 6. Jadi begitu jugalah dalam seni. Jadi pada saya selepas merdeka ni kreativiti seni persembahan tanah air memang kata orang lebih berkembang dan kreativiti pun memang kata orang banyak dan diorang lebih berani untuk nak apakan kreativiti diorang, untuk nak menyelahkan, kembangkan. Macam tu ya bang. Kurang begitulah. Tepat tak tepat, saya tak tahu tepat tak dengan soalan tu. Tak apa bang, tak apa. Kita selalu diingatkan supaya pelihara, jaga adat resam, seni budaya, supaya tak terus hanyut dibawa oleh arus kemodenan sekarang lah kan. Pada pandangan Abang Abi sendiri, adakah nilai seni ni, adat dan budaya ni, dia masih kekal dekat Malaysia macam dulu? Semestinya dan mesti dikekalkan. Sebab adat dan budaya ini adalah melambangkan sesebuah bangsa. Dan adakah kita nak tak kekalkan bangsa kita? Adakah orang India akan nak hilangkan bangsa dia? Adakah orang Cina hilangkan bangsa dia? Adakah kita orang Melayu nak hilangkan bangsa kita? Dan budaya itu melambangkan bangsa. Yalah bangsanya. Kan? Kita mesti kekalkan dia. Kita mesti kekalkan dia mengikut acuan dan zaman hari ini, mencacatkan keaslian budaya itu sendiri. Itu yang paling penting. Kita boleh bawa, tak ada masalah, ikut kemodenan. Maksud dia, kalau dulu kita tidak ada kata orang TV dan sebagainya, sekarang kita dah boleh gunakan. Maknanya budaya itu atau adat itu bolehlah kita tunjukkan di TV, gunakan kemodenan itu. Sekarang ni ada YouTube lah, itulah ini dan sebagainya. Tetapi dia tetap kekal. Masalahnya sekarang ini orang yang nak mengekalkan tu adalah kita lah yang harus mengekalkan, sebab kita yang akan bawa budaya kita yang akan tonjolkan budaya kita. Betul kan? Kenapa? Kan? Tak maaf lah ya. Kenapa apabila datangnya budaya luar, contohnya datangnya disco, kita boleh ikut disco. Kita orang Melayu ni steady. Maknanya datang rock, kita boleh jadi rock. Datang apa je kita boleh ikut. Hippies, kita boleh jadi hippies. Punk, kita boleh jadi punk. Itu semua adalah budaya lain.
Tetapi kenapa kita tak kekalkan budaya kita? Tak salah untuk kita tahu, tak salah untuk kita belajar, tetapi kita mesti ada, kata orang Pilihan Foundation, apa nama tu kan, budaya kita sendiri, baru kita tak goyang. Lebih kurang macam tu lah. Kan pada saya, dia memang kekal, budaya itu sendiri kekal. Cuma orang yang membawa budaya itu mampu atau tidak dia mengekalkannya dalam keadaan hari ini. Sebab tu Abang Abuse ni dia sangat sinonim penonton. Bila kita tengok Abuse je, orang tahu dia Abuse, figurai bernama Abuse bersamaan dengan Anak Jati Negeri Sembilan. Sebab ke mana pergi memang akan bawa budaya dan juga bahasa lorat Negeri Sembilan tu sendiri, ya bang? Tapi cuma satulah, Abuse bukan Abi Abadi. Ya. Okey. Baiklah penonton, kita ada bingkisan yang telah kita sediakan. Jadi sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Ada ni. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-64. Semoga Malaysia aman, makmur dan saksama. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Dalam kita menempani dengan pandemik COVID-19, jalur gemilang haruslah dikibarkan. Kalau kita memperingati setiap perjuangan dan keringat nenek moyang kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Dalam kesibukan harian, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Mari kita raikan Hari Kemerdekaan ke-64. Kibarkanlah jalur gemilang. Marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang ini untuk tanamkan semangat patriotik dalam diri kita sendiri. Walaupun kita sedang diuji, buktikan cinta kita kepada negara, kibarkanlah jalur gemilang. Demi Malaysia tercinta, jom kibarkan jalur gemilang. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Jalur gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.
sambutan kemerdekaan menerusi norma-norma baru seperti sekarang, dan apakah kaedah pelaksanaan dan siapakah yang perlu memainkan peranan? Okey, macam siapa nama tadi? Syukri. Baik, Cik Syukri, pertama sekali saya nak mohon ampun maaf ya kalau anda kata apa yang saya jawab ni tidak tepat. Tetapi ini daripada pandangan saya yang kurang berpengalaman inilah ya. Okey, pada saya sekarang kita dalam norma baru ya, kita terkekang disebabkan oleh pandemik kan, dan mungkin ada apa-apa hal yang lain yang menyebabkan kita rasa bahawa kita terkekang. Kita rasa bahawa kita tertekan. Ayat itu ya, kita rasa bahawa kita terkekang. Sebenarnya untuk memeriahkan kemerdekaan ini, dia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau saya ya, saya tak ajak sesiapa, ini saya. Kerana hanya saya saja yang boleh menghiburkan hati saya tanpa orang lain. Okey, contohnya maksud saya, kalaulah kita pergi tengok satu persembahan, dan contohlah awak tengok saya lah, saya buat komedi, yang tahu awak terhibur atau tidak adalah diri awak sendiri. Mungkin awak gelak, tapi saya tak tahu dalam hati awak terhibur ke tidak. Tapi awak sendiri yang tahu keikhlasannya pada diri kita sendiri. Jadi maknanya kita boleh saja kata orang memeriahkan merdeka ini dalam norma baru ini, sebenarnya sebab kemeriahan itu atau menyambut kemerdekaan itu tanpa sebenarnya ada terpengaruh dengan mana-mana pihak pun dan sebagainya. Kita boleh je. Maknanya dengan apa yang ada hari ini, kemodenan, kecanggihan yang ada hari ini, contohnya macam saya buat konti di radio melalui daripada rumah gunakan Google Meet kan. Jadi kita kibar bendera, ada bendera saya. Kita kibar, sambil itu kita kibar. Begitu juga mungkin kita boleh satu hari maksudnya kita tak boleh keluar kan. Mungkin kita boleh bagi tahu kawan-kawan kita. Kita beritahu kawan-kawan kita semua, macam kita buat tahlil, buat yasin dalam Google Meet lah sampai 70 orang tu kan. Okey, kita buat malam ni kita sambut mereka, kita buat countdown contohlah kan. Okey, 1, 2, 12 tepat 12 malam mereka sebenarnya happy. Walaupun kita di rumah. Sebabnya ialah memanglah tak samalah seperti kita turun ke padang, kita pergi jumpa live, tetapi sebenarnya banyak kebaikannya. Kalau kita pergi jumpa sesama di live tu, mungkin banyak benda yang buruk yang kita tak tahu mungkin berlaku kan. Tetapi bila kita di rumah macam ini, ialah bukan nak kita nak, tetapi keadaan norma baru hari ini dah jadi macam ni. Jadi kita kena akur dan kita kena sambut, kata orang menggembirakan diri sendirilah kan. Kita kena buat macam tu lah. Kalau tidak memang kita tak lepas, memang nak buat macam mana tak? Memang tak lepas, memang tak ada. Sebab kita terkekang oleh pandemik ini sebenarnya. Jadi kita memang macam mana pun kita kena apakan diri kita. Jadi macam saya cakap tadi, kalaulah tuan nak apa cakap saya itulah kan, begitulah. Dan itulah yang saya lakukan. Contohnya macam raya tu kan, memanglah kalau kita daripada meriah ni kita nak pergi raya-raya, memang, tapi kita kena lalui keadaan itu. Dengan apa tu dia, bila pagi raya lepas apa tu kita pun buat ni video call ke apa ke, kita berbual cerita apa tu, itulah keadaannya. Jadi pada saya macam itulah ya. Yalah, orang kata jangan jadikan halangan itu sebagai punca untuk kita tidak meraihkan ataupun menyambut sambutan kemerdekaan dengan apa cara sekalipun sebenarnya kan. Jadi kami juga masih mengalu-alukan soalan sekiranya ada daripada penonton-penonton sekalian. Jadi bang, diharapkan perkongsian tadi itu sangat jelaslah kepada Encik Syukri yang menanyakan soalan tadi. Abang Ibi, Abang Ibi rasa seni budaya dekat Malaysia sekarang berkembang tanpa sebarang sekatan atau halangan tak? Dan abang rasa apa cabaran yang akan dihadapi pada masa akan datang, pada masa kini? Okey. Sebenarnya kalau tanya saya tu, saya cakap ini apa pengalaman saya lah. Kalau tanya saya, tidak ada sekatan seni budaya itu, sebab budaya itu memang, budaya itu hidup kita. Kehidupan sesuatu bangsa itu hidup dengan budaya.
yang pastinya jangan melanggar atau adat-adat yang lain, budaya yang lain, bangsa lain punya budaya jangan kita langgar. Kita pergi dengan budaya kita, insya-Allah. Lepas tu satu lagi yang paling pentingnya, jangan dia menyalahi daripada sisi agama. Lain tu sebab kita berbudaya sebenarnya. Berbudaya, nikah, kahwin apa semua itu budaya. Itu bukan agama, itu budaya. Dalam agama tak ada, tapi kita budaya, benda itu budaya. Hidup ini sebenarnya mesti ada budaya. Kalau tidak orang tak tahu kita. Kau bangsa apa? Kau daripada mana? Betul. Kau orang mana? Orang Negeri Sembilan. Tapi kenapa pula kau? Kan orang selalu cakap, makan bodu. Kau orang mana? Orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan makan bodu. Macam tu lah contohnya lah kan. Maknanya bila sebut bodu, Kelantan. Sebutnya, Negeri Sembilan. Masalah mak cilapi, orang Negeri Sembilan. Macam tu lah. Makna, jadi dia dah jadi budaya kepada kita. Budaya ini memang kita bawa. Kemana-mana kita pergi, budaya itu memang lekat dekat diri kita. Jadi siapa nak mengekangnya? Yalah, betul. Tak ada siapa yang akan menghalang budaya kita asalkan dia kena dengan tempat, kan? Kena dengan waktu, tidak akan ada kekangannya. Dan apa tadi lagi soalannya ujung tu? Cabaran yang dihadapi pada masa kini, abang. Cabaran yang dihadapi pada saya adalah ketidakfahaman dan ketidakmengerti orang-orang sekarang ini ataupun generasi hari ini tentang budaya. Dia orang tak tahu tentang budaya. Apa sebenarnya budaya tu? Kadang-kadang dia bila dia tak tahu dan dia tidak mencari, kan? Dan dia tidak mencari, jadi menyebabkan itu menjadi kekang lah, maknanya halangan. Susah lah untuk ni kan. Tapi sekurang-kurangnya dia harus tahu paling tidaknya bahawa Melayu itu apa, orang India itu apa, orang Cina itu apa budayanya. Kita bukan apa, kita nak tahu, kita harus tahu. Sebab kita adalah masyarakat majmuk, kita kena tahu. Sebab bila kita tahu, jadi kita tak akan langgar diorang. Kehidupan kita akan jadi murni, kehidupan kita akan jadi baik, cantik dalam Malaysia ni apabila kita sama-sama tidak saling tidak langgar. Oh dia ni budaya dia tak boleh macam ni, jangan. Oh dia ni jangan. Lagilah agama dia ni jangan macam ni, jangan. Kita punya macam ni. Kalau kita faham ini semua, tak ada apa masalah pun. Itulah lebih kurang pandangan saya yang tak berapa pandai ni. Ya bang, saya kira apa yang abang lontarkan itu adalah buah fikiran abang yang bernas, yang saya fikir sesuai lah dengan seruan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, keluarga Malaysia kan. Jadi pengenalan kita, jati diri kita, itulah kita kena bawa, tak kira kat mana pun kita, macam mana pun cabaran dan juga halangan dia kan. Abang Ebi, pada pandangan abang, apakah sumbangan dan usaha kerajaan dalam mengekalkan nilai seni, adat dan budaya dekat Malaysia ni? Dia punya apa? Sumbangan kerajaan, sumbangan ataupun usaha kerajaan kita untuk mengekalkan. Kita tak usah fikir pasal siapa dia kerajaan, tetapi betul. Sumbangan tu. Sumbangan daripada dulu sampai ke hari ini memang banyak. Pertama sekali adalah Jabatan Penerangan yang menerangkan tentang budaya kepada orang yang tidak tahu. Tetapi kita dia pergi balik ke kita ni nak pergi dongar ke tak dongar, nak pergi faham ke tak faham. Itu Jabatan Penerangan yang dah diapa oleh kerajaan supaya anak cakap Negeri Sembilan ni, supaya kita ambil tahu, ambil mengerti dan faham apa itu budaya, daripada mana dan tiba, apa yang dia nak bawa, ke mana nak dan letak bondo-bondo macam ini kan. Okey, lagi kalau di Negeri Sembilan adanya JKKN, itu adalah sumbangan kerajaan kepada budaya, kepada adat budaya. Diadakan pasarana-pasarana daripada kocik, dibosarkan. Macam Jawatan Negeri Sembilan, di JKKN Negeri Sembilan tu ada dah satu, bawah tu dibuat lagi dengan pentas tu supaya menarik minat orang-orang muda ni. Pergi tengok, supaya dia orang tak cakap tak ada kelas lah, nak pergi tengok dulu. Tapi sekarang ni kau pergi nak kena pakai tie. Contohnya Istana Budaya
kenapa diletakkan istana budaya itu sebagai istana budaya? Istana adalah sebuah prasarana yang amat besar, yang amat tinggi, yang amat canggih nilainya. Maka itu diletakkan supaya kita ni ada standard. Mungkin kita rasa tak standard lah nak pergi tengok teater, nak pergi tengok orang berbudaya ni apa, kebudayaan ni tak standard lah. Tetapi bila di istana budaya tak boleh pakai slipper, tak boleh pakai sebarangan, kau nak kena pakai kemas. Baru standard dia ada. Kalau kau nak standard, dah disediakan oleh kerajaan. Ini benda yang nyata. Bukan saya mengada-ngadakan atau nak mengangkat siapa-siapa, nak bodek siapa-siapa, tak ada. Ini nyata bahawa semua kita boleh lihat sendiri adanya. Kemudian itu kerajaan bayar pula jurulatih. Contohnya jurulatih tarian, jurulatih itu, jurulatih ini dibayar. Kalau tak besar pun adalah bayaran dia untuk meneruskan kelangsungan budaya itu kepada kita semua. Kalau orang India ada dia punya persatuan dia, orang Cina ada persatuan dia, kita ada persatuan kita, kemudian kita boleh gabungkan dalam di JKKN atau di Istana Budaya untuk membuat persembahan. Pada saya itu satu benda yang besar sebenarnya, penglibatan kerajaan terhadap seni budaya, seni dan adat budaya itu sendiri. Saya rasa benda ni orang nampak kot, atau saya buat tak nampak, saya tak tahu lah. Kan? Abang Ibi, kita ada soalan lagi daripada penonton, dari Nurul Adaha Daud. Soalannya, Abang Ibi, tolong bagi pandangan tentang seni budaya Negeri Sembilan dan kesan pada jati diri, sejauh mana? Okey, siapa nama tadi? Dari Nurul Adaha Daud. Okey, Nurul. Okey. Puan kecil, maaf lah saya tak tahu, tak apa. Nurul, begini ya, kalau minta pandangan saya, okey. Di Negeri Sembilan, saya mohon ampun maaf. Pertama sekali saya bergerak dan aktif di di luar, di Kuala Lumpur. Tetapi dalam masa yang sama, saya banyak dulu sebelum pandemik ini banyak dipanggil oleh Jawatan Kebudayaan Negeri Sembilan, macam-macam program dia orang panggil. Jadi saya daripada Kuala Lumpur datang ke Negeri Sembilan ni buat apa yang saya lihat. Dia nak tahu apa tadi tu? Tentang apa? Jati diri, maksudnya tentang seni budaya di Negeri Sembilan ni, dan juga kesan pada jati diri, sejauh mana? Okey, dulu saya lihat daripada dulu saya lihat banyak tau penggiat-penggiat teater, penggiat apa ni semualah, budaya dan sebagainya ni, dia orang duduk di JKKN tu buat macam-macam dia orang buatlah yang saya lihat. Memang ketika itu memang saya lihat memang jati diri dia orang kuatlah untuk mengangkat. Banyak sebenarnya, mungkin kita tahu ke tak tahu ke saya tak tahulah, tetapi banyak yang berunsur adat, berunsur kata orang budaya itu sendiri, budaya Melayu itu sendiri yang dia orang dekat sana. Jadi pada saya jati diri dia orang kuat. Cuma mungkin yalah ya, sekarang ni bila makin lama makin moden makin lama makin memerlukan kata orang perbelanjaan dan sebagainya, mungkin benda ini ya dengan keadaan kata orang yang tak menentu lah dia punya kata orang harga tu ini semua kan, menyebabkan benda itu dia orang mungkin sikit lah, maknanya macam terbatas sedikit lah. Tapi apa yang saya lihat, dia orang cuba sebenarnya. Tak tahulah saya, sebab saya pun tak banyak di Negeri Sembilan ni kan. Tapi apa yang saya perhatikan sebelum ni, dia orang cuba sedaya upaya untuk mengangkat budaya itu sendiri. Dengan adanya tu saya kata tadi, dengan adanya kompleks JKKN kan, dan adanya guru yang pergi mengajar di sekolah-sekolah. Macam dulu saya ingat lagi masa arwah Pak Pen ada, jadi dia orang pergi mengajar rata sekolah-sekolah. Dan saya lihat adanya satu grup kanak-kanak, bongai kanak-kanak ke apa yang memang hebat. Dia orang main cak lempong. Jadi saya rasa memang jati diri itu adalah, kuatlah. Cuma bila keadaan dah macam ni, mungkin apa kata orang, kita tergantung sedikit lah kan.
Sebabnya sebelum pandemik saya ada 2 projek dengan JKKN yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi tertangguh sampai ke hari ini. Yalah, disebabkan pandemik kalau sekarang tak tepat, disebabkan PKP segala keterbatasan. Tapi itu macam abang kata tadi lah, bukanlah satu halangan kan untuk kita kekal menyemarak dan menyambut bulan kebangsaan dan juga merdeka. Yang bercakap yang Nurul tanya saya ni sebenarnya saya bukanlah pakar. Ini pandangan secara jujur saya lah. Jadi mungkin salah, mungkin benar. Jadi kalau salah ataupun benar, anggaplah saya ni orang yang melihat daripada sudut pandangan abang lah. Mungkin boleh pakai, mungkin tak boleh pakai, itu ya. Saya tak apa, saya okey je. Okey, Abang Abi, ada lagi satu soalan daripada Ishak Abu Jamil. Asyik soalan dia orang ni, pening aku ni. Dia kata, saya nak tanya, sejauh mana artis boleh bantu menyemarakkan semangat cintakan negara dan sambutan merdeka ni? Sebenarnya, untuk pengetahuan tuan, artis ini memang orang yang berperanan sepatutnya membantu untuk, sebabnya artis ini ada followers. Artis ini ada orang yang dia minat, ada peminat dia. Cuba tengok betul IG dia orang ada sampai 200,000, sampai 1 juta pun ada. Lainlah macam Sena kan. Suam-suam kuku ya pun tak go, syukur alhamdulillah. Jadi maknanya memang tepat tu. Artis ni bukan saja sepatutnya untuk jadi iklan beli barang ya, suruh orang beli barang, buat review, termasuklah saya kan. Buat review ya. Sepatutnya artis ini dijadikan, tapi benda ini kena daripada orang atas juga lah. Sebabnya kalau tidak, macam mana kita nak bergerak? Kan? Mana kena daripada orang atas yang buat artis. Contohnya Zizan dijadikan ikon Terengganu dulu. Patut M9 ni kena ada lah. Datuk Atan ke, abuse budak pada lebar tu ke, tak tahulah kan. Jadikan ikon supaya dapat kan, sebab dia orang ni ada peminat-peminat dia sendiri. Memang betul tu cakap tuan tu, artis ni memang tepat dia lah, sebab dia adalah orang yang biasa diperhatikan. Tetapi untuk memilihnya, pilihlah artis yang kata orang yang janganlah yang banyak skandal. Kan, sebab nak dijadikan dia sebagai role model ni. Kan. Macam tu lah. Tapi tuan cakap tu betul. Memang artis berperanan sepatutnya. Sebab apa? Itulah kalau artis, kalau ada lah di antara artis yang cakap, tak, bukan. Kau buat iklan sabun boleh? Tu orang beli sabun? Kau buat iklan tu boleh supaya orang ikut pakai? Kenapa pula untuk budaya, untuk seni ni tak boleh? Sedangkan kita sendiri duduk dalam bidang seni. Kan? Saya pun kalau orang minta, nak saya. Itu dah cerita. Tak mahu dah. Okay bang, soalan yang seterusnya ni. Abang juga adalah seorang pelawak, okey. Kadang-kadang lawak yang menyentuh isu-isu tertentu ni tanpa mengira sensitiviti ni, agaknya apa nasihat abang sebagai seorang orang lama dalam industri? Okey. Lawak ni sebenarnya dia orang kata subjektif ke apa ke, cakap orang bilat. Jadi lawak ni sebenarnya bila anda yang ada dekat luar sana duduk sebagai pelawak ini, dia sebenarnya dia melawakkan macam ni lah ya. Kalau orang kata budi bahasa budaya kita jangan lawakkan budi bahasa budaya kita tu. Kita lawakkan lawan dia. Contohnya macam tak reti bahasa. Budi bahasa budaya kita. Kau ni tak reti bahasa. Macam tu lah. Jangan budi bahasa tu dilawakkan. Itu satu. Keduanya, apabila orang pelawak ni akan tahulah ya, apabila dia berada di atas pentas, nak apabila live ini tahulah kan, ketika itu terus keluar, kadang-kadang ada sawan. Sawan tu apabila dia dapat golak yang melampau daripada bawah, daripada audien. Punchline. Golak, kadang-kadang ada teruk. Biasalah kita ni manusia. Kan, manusia ni memang tak lepas lagi daripada kesilapan. Tetapi sebagai manusia juga, sebab kita dibagi akal dan fikiran, kita konolah kata orang lebih berhati-hati. Saya suka dengan perkataan yang saya selalu bawa ini, supaya dia menjadi kata orang kita ni, bangsa kita ni
Dan walaupun ini adalah kata-kata bangsa Melayu, tetapi bangsa lain pun sebab dah biasa dengan keadaan hidup di Malaysia ni berbilang kaum ni, dia orang pun tahu, iaitu apa dia? Tunduk sebelum melangkah, ngangur sebelum menongking, senyum sebelum berkata. Jadi makna kita fikir lo, baru boleh cakap. Sebab dia, kita fikir lo, ni terkono tak orang kecil, tak hati orang ni, baru cakap. Macam tu. Tetapi apabila live, kita jarang dapat berfikir, sompek berfikir. Kita nampak bola tu bola tanggung, kita pun tunjuk. Biasa begitulah. Tetapi sebenarnya memang tidak ada niat. Walaupun tidak ada niat, salah tetap salah kerana niat tak menghalalkan cara. Saya setuju. Saya pun minta ampun, minta maaf. Selama saya jadi pelawak ni, mungkin ada di antara komedi saya yang menyinggung orang, yang terkeluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya keluar. Saya mohon ampun dan maaf, kerana itu bukan daripada hati saya. Saya cuba untuk menghiburkan orang, tetapi kadang-kadang melampaui batas. Tak maaf. Baiklah bang, ada satu lagi soalan daripada penonton kita, daripada Nolaila Abdul Aziz. Soalan dia, dia ni daripada Perak bang. Dia tanya, apakah cara terbaik untuk kita terapkan rasa patriotik dalam diri anak-anak kita pada zaman yang mencabar sekarang ni? Okey. Kalau awak tanya saya macam tu, sebab pertama sekali saya tak ada anak. Saya pun tak ada lagi. Jadi nak diterapkan kepada anak-anak ni kan, tetapi apa yang pastinya pada saya lah ya, kita kena balik ke pangkal. Maknanya lah, apa maksud dia balik ke pangkal? Okey, contohnya puan ya. Puan ada mak. Mungkin mak puan pun tidak melalui zaman sebelum merdeka. Puan ada datuk. Datuk puan yang melalui zaman sebelum merdeka mungkin bercerita kepada mak puan atau ayah puan tentang betapa seksa dan pedihnya ketika merdeka, sebelum merdeka dulu. Kemudian puan, tugas puan adalah menceritakan pula kepada anak. Kita kena flashback, kena bagi dia cerita tu. Kalau ada video ke apa ke, tunjukkan dekat dia, beginilah dulu teruknya, seksanya, atuk dulu, atuk kau orang dulu. Macam kita kena bermula daripada situ. Sebab budak-budak sekarang cerdik, kalau tanpa bukti dia orang tak percaya. Kalau kita nak cerita-cerita, dia kata ni cerita dongeng, tak ada lah, tak percaya lah. Dia nak kena tengok. Jadi kalau ada gambar-gambar ke atau video-video ke kan, daripada dia dah mula sekolah lah, janganlah sakitkan kepala otak dia sebelum dia sekolah tu. Jadi benda sekolah tu, kita bagilah dia tengok dulu. Tengok, tunjuk, ni dia dulu sebelum merdeka. Tapi kena bagi tahu dia dulu apa erti kemerdekaan. Ni dia dulu. Jadi maknanya nanti bagaimana perjuangnya kita, sebabnya kita kena ada semangat patriotik untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kerja kita dah tak berapa susah macam orang dulu dah. Kita dah tak perlu masuk hutan, nak berperang apa semua lagi. Kita kena mengekalkan je apa yang dah diisi oleh orang dulu. Kita kena isi kemerdekaan ini dan pertahankan. Itu je kerja kita sekarang ni. Itu dah tak payah dah masuk hutan, bawa tombak, lombeng apa semua sebagainya, parang apa semua kan. Jadi kita isi kemerdekaan tu, tetapi macam ini pada pandangan saya lah ya. Budak-budak sekarang tak macam dulu, dia orang amat cerdik. Itu sebab yalah, mak tipu lah. Ada pula dulu semelih orang apa, tak ada. Dia kena tengok. Kena tengok. Janganlah bagi tengok semelih orang tu. Makna kesusahan, kepayahan zaman dulu ceritakan dekat dia. Susahnya dulu bulu gigi macam mana, nak mandi macam mana zaman tu kan, pagi-pagi sebelum nak pergi sembahyang subuh, kono pergi ke pigi yang ada pigi, yang tak ada pigi kono pergi, kono apa kan. Kalau boleh bawa dia balik ke kampung, tunjukkan. Ni dia dulu atuk kau dulu mandi sini lah. Ni sekurang-kurangnya baru dia buat. Sebab budak sekarang dia nak bukti. Kalau tidak poning kepala kan. Betul. Itulah pada saya puan lebih kurang. Abang Ebi ada satu lagi soalan. Hari ni kita ada banyak soalan daripada penonton untuk Abang Ebi. Mungkin yang boleh saya jawab. Itulah tu. Soalan daripada Hafiz Halili. Dia kata, Abang Ebi, pada pandangan abang, perlu atau tidak kita kuat kuasakan undang-undang khas berkaitan budaya, terutamanya bahas? Terutamanya bahas. Bahasa. Okey, faham. Bahas. Okey. Dia macam ni sebenarnya ya.
memang kata orang budaya ni dia tidak ada undang-undang khusus, kan? Dia kata tadi nak adakan undang-undang kan? Dia memang tak ada undang-undang khusus, ada ke? Saya pun tak faham. Jawatan ni apa penerangan ada ke undang-undang khusus tentang masih belum ada lah, sebab itulah jadi cadangan dia untuk ada kan? Ya, betul. Mungkin boleh suarakan, bagus. Sebenarnya memang bagus. Tetapi kan sekarang, untuk masa sekarang ini, tu saya kata kita kena terapkan dulu budaya itu sendiri. Kita kena bagi dia orang faham dulu budaya itu sendiri. Ni budak-budak sekarang ni, kita kena bagi dia faham dulu apa itu budaya, kenapa kita mesti pegang budaya, kenapa budaya itu penting bagi sesebuah bangsa. Abang Ibi, bila maaf mencela. Tadi dia kata pada pandangan abang perlu atau tidak kita kuat kuasakan undang-undang khas berkaitan budaya, terutamanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Jadi tetapi maknanya kita nak kena fahamkan dia apa budaya itu, kerana budaya itu kan melambangkan bangsa. Bangsa itu kan bahasanya, bahasa itu kan juga bangsa. Dia ada relate tu. Memanglah lagilah bahasa Melayu ini. Bahasa Melayu ini boleh kita tapi dengan satu syarat, tidak tidak menyinggung, sebab kita kena hormati juga bangsa-bangsa asing yang ada di negara kita. Bukanlah maknanya kita kata orang kita bila kita ada bangsa, walaupun kita bangsa yang terbesar, tetapi kita kena hormati juga bangsa-bangsa asing. Jadi kalau kita nak buat undang-undang, pada saya memang baguslah. Bagus untuk anak bangsa kita sendiri. Amat bagus. Supaya anak bangsa kita tidak akan tersasar di masa akan datang. Dan dia orang tidak tahu bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa dia. Kan ada, tak payah orang lain. Keluarga saya sini, maknanya keluarga jauh lah, yang kahwin dengan orang luar, kahwin dengan orang Jerman, orang maksud dia luar negara, anaknya tak tahu cakap Melayu. Padahalnya dia Melayu. Dan anak itu keturunan Melayu. Tapi cakap luar. Jadi benda tu memang patut, tapi khas untuk bangsa kita sendiri. Memang patut, kan? Tapi jangan kita paksa pula orang lain untuk kata orang masuk, maknanya menjadi apa dalam kita punya ni. Kita kena hormati jugalah. Itu pada saya lah, kan? Tapi pada awak tu saya tak tahulah. Tapi kalau awak tanya saya patut ke, pada saya memang patut. Demi untuk mempertahankan, demi untuk orang Melayu mempertahankan bahasa dan bangsa dia sendiri. Itu perlu. Budaya dia, bangsa dia dan bahasa dia perlu. Baik Abang Ibi. Abang Ibi, ini mungkin bukan soalan lah, harapan lah. Pada Abang Ibi sendirilah, mungkin sedikit pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya penonton yang tengah tengok Facebook Live di Jabatan Penerangan Negeri Sembilan ni. Baiklah, saya mohon maaf, saya tak pandai. Saya juga bukannya daripada akademik yang baik. Saya dulu sekolah akhir saya sijil pelajaran vocational Sokoman tu lah, di Ampangan. Jadi bukannya sebuah sekolah akademik yang kata orang ni lah. Dan saya pun tak ada sijil pun sebenarnya. Saya tak dapat sijil pun sebabnya terlampau bagus, jadi tak ada sijil lah. Kan? Jadi saya tidaklah pandai sangat. Cuma harapan saya terhadap diri saya, adik-beradik saya, keluarga-keluarga saya, dan kalau boleh diikut oleh orang lain, oleh generasi sekarang, pertama sekali pada saya, belajarlah, ambil tahulah, ambil beratlah dan hayatilah budaya kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, hormati dan boleh ambil tahu budaya orang lain, tetapi pastikan budaya kita, hak kita itu sebagai landasan untuk kita, tapak kita dahulu, baru untuk yang lain-lain. Selagi kita tidak lakukan itu, kita nanti akan tinggal nama saja.
budaya itu akan tinggal sebuah nama yang orang tak tahu di mana nak sarungkan. Ada budaya tetapi tak tahu nak pakaikan dekat siapa. Ada baju budaya ni. Tapi nak sarung dekat siapa? Tak ada. Itu sajalah pesan saya. Semoga sama-sama demi untuk mengingati diri saya sendiri dan anda semua yang ada dekat luar sana. Baik, Abang Ebi. Ya? Dah habis dah? Ada lagi ke? Tak ada lah. Okey, Abang Ebi, masa sangat mencemburui kita. Apa pun pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Ebi di atas perkongsian pengalaman, buah fikiran yang saya kira sangat berharga untuk dikongsikan. Pada saya, Abang Ebi, mahalnya sesuatu cerita itu, perkongsian seseorang tu adalah berdasarkan pengalamannya. Diharapkan perkongsian daripada Abang Ebi Yus ni sebenarnya mampu memberikan inspirasi dan juga informasi yang bermanfaat kepada semua penonton kita pada hari ini. Saya dengan ini mewakili panel dan juga urus setia mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada anda yang menyaksikan program Influencer at Japan Negeri Sembilan. InsyaAllah jumpa lagi dalam program Influencer yang akan datang. Ingat, sebelum tu jangan lupa untuk follow, like dan juga share segala platform sosial media Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. Ingat, lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita menang bersama. Terima kasih. Maafkan saya, doakan saya. Okey bang, terbaik. Bersama kita menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang. Zahirkan rasa cinta demi negara. Malaysia prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2021. Hey, hello! Soon kita akan menyambut Bulan Kebangsaan. Jom ramai-ramai join pertandingan TikTok, melukis, mewarna, bercerita, klik at Merdeka dan banyak lagi sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2021. Don't wait, okay? Layari www.merdeka360.my now for more info. Disinspirasi demi negara, brought to you by Jabatan Penerangan Malaysia.